Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam perbincangan grafik komunikasi teknikal. So hari ini kita akan buat tajuk lukisan bangunan. Jadi muka soalan nombor 15, muka surat 63. Okey, jadi ini merupakan latihan yang kedua terakhir dalam buku modul kita, modul local publication. Jadi kita terus sambung lah. Tengok kita baca soalan apa dia nak. Dia kata Raja 11 menunjukkan pelan lantai, pandangan hadapan dan pandangan sisi kanan yang tidak lengkap bagi rumah kediaman. So kita ada pelan lantai, kita ada pelan pandangan hadapan. So pandangan pelan dan hadapan ni atas bawah, dan ini ialah sisi kanan. Kemudian tak lengkap ni. Sekarang ni dia suruh kita lengkapkan. Okey, kemudian dia bagi P1, P2, T1, T2, T3, semua merupakan simbol piawai. So kita lukis simbol piawai dengan butiran yang diberi dengan saiz dia. Jadi untuk kali ini kita akan cuba follow saiz yang diberikan. Biasanya, bukan biasalah, dalam kerja kursus kita saiz yang dibagi ialah skala kita, ukuran sebenar ialah 1/100. So skala 1/100, nombor-nombor yang ada kat sini bila 1/100 kita nak tukar dalam mm, convert dalam mm, apa yang kita buat? Kita akan potong dua nombor di belakang, dua kosong di belakang. So kat sini potong kosong, potong kosong, potong kosong, kosong, macam itulah dan seterusnya. Okey, tapi untuk hari ini kita nak lihat bagaimana kita nak lukis pandangan pelan dahulu. Macam biasa, kita lukis pandangan pelan dulu. Okey. Jadi sekarang ni apa yang kita perlu tahu bila kita nak lukis pandangan pelan? Kita telah diberi pandangan hadapan dan pandangan sisi. Jadi kita kena lengkapkan bahagian bumbung, pelan, hadapan dan sisi telah diberi. Okey, kita kena ingat bila pandangan pelan, bila nak lukis bumbung, kita rujuk kepada longkang. Okey, ini longkang kita. Okey. Ya, ini merupakan tengah-tengah longkang. Okey, ini tengah-tengah longkang. Jadi bumbung kita ialah di tengah-tengah longkang. Ukuran longkang berapa? Longkang, kalau ikut buku teks, longkang ialah 2.3 mm. So awak boleh ambil 2 mm pun boleh lah, sebab dia halus sangat tak nampak. Tapi yang penting ada jarak 2.3 mm kalau ikut dalam buku teks. Ya, ini kalau sebenar dia ialah 230 mm. Untuk longkang sebenar, ni sebenar. Okey ya, untuk longkang sebenar 230 mm lebar longkang. Okey, jadi kalau kat sini kita 2.3 sebab 2 mm lah. So kat sini kita akan, ini yang putus-putus ni, ini ialah maknanya alu bumbung lah ni. Bumbung lah ni, tengah-tengah ni bermakna bumbung. Dan kita nak buat berdasarkan pandangan hadapan kita dan pandangan sisi untuk lukis bumbung. Okey, kita kena tarik unduran dulu. Kita follow bumbung kita. Kita follow bumbung dulu. Nanti baru kita kembangkan. Bumbung yang ada kat sini. Okey. So kat sini ialah penghujung kepada bumbung pandangan hadapan, bagi bahagian yang depan ni, bagi bahagian okey, bahagian sini. So kita tarik bumbung, ni bumbung kita ya. Tarik. Okey, kita tarik, jangan gelapkan lagi. Kemudian ini bahagian penghujung bangunan kita, penghujung bangunan. Okey. Kalau awak perhatikan penghujung kita. Okey. Ya. Kemudian apa lagi yang boleh kita katakan? Kita nak bina sudut 45 darjah, nak menghubungkan antara pelan dan pandangan hadapan. So bucu bumbung kita yang paling depan dia ini. Kalau pandangan hadapan awak, sini pandangan hadapan awak, bucu bumbung awak adalah yang ni. Jadi kita gunakan bucu bumbung kita. Kita tahu bahawa keduanya adalah berhubungan. Okey. Kemudian apa kita ambil? Kita ambil ni. So kita dapat daripada sini kita lukis 45 darjah. So hari ini kita cuba lukis, kita nak fokus bahagian bucu bumbung saja, Okey, kita dah dapat persilangan dia. Okey, cikgu lajukan sikit tadi. Cikgu ambil bucu ni naik ke atas, ni naik ke atas, bucu bumbung ni kita naik ke atas, bucu bumbung ni naik ke atas. Dan kita akan tarik ke sana untuk melihat.
longkang dia. Okey. Okey. Kemudian dari tepi letakkan buat naik atas. Kemudian disebabkan jarak sini ialah kosong, ditetapkan jarak daripada tepi dinding ke tengah longkang 0.6 cm atau 6 mm. Saya pun ambil 6 mm. So bila saya ambil 6 mm, garis, saya akan dapat. Okey, kat sini pun sama. Sini dah ada bumbung dia. Tarik ni atas. Setelah kita dapat kita punya apa? Kawasan untuk longkang kita. Kita tahu bahawa longkang yang diberi dalam buku teks 230 longkang. Buku teks 230 mm. Jadi bila kita satu nisbah 100, titik puluhan pindah jodoh depan bermakna 2.3 mm. Jadi kita bolehlah pakai 1 mm, 2 mm di sini kita bundarkan je lah 2 mm. Kalau garisan terputus di tengah longkang bermakna kiri dan kanan 1 mm. Keliling ni 1 mm. Okey, untuk membina longkang kita. Ingat, garis terputus ni ialah tengah-tengah longkang. Jadi kita ukur keliling kita 1 mm. Contoh 1 mm tu nak tunjuk. Okey, kita ukur 1 mm kiri, 1 mm kanan. So 2 mm lah. Ukur 1 mm kiri, 1 mm kanan. Jadi kalau kita nak bina, kita pakai, okey, kita bina 1 mm di bahagian luar, bahagian dalam. Okey. Okey, cikgu dah buat keliling dia macam cikgu ukur tadi 1 mm. Cikgu ulang sekali lagi. Okey, ini garis putus-putus tengah. Kita ukur 1 mm, kita ukur 1 mm. So, kita ukur keliling lah. Okey, tengah-tengah 1 mm, 1 mm. Jadi total dia ialah 2 mm. Okey, jadi cikgu dah buat keliling. Lepas tu cikgu boleh hitamkan. Cikgu objekkan dengan tengah dulu dia punya garisan. Pensel mesti tajam ya. Garisan putus-putus untuk menunjukkan apa? Tengah longkang. Yang mana tengah longkang ni kita buat tadi ialah selari dengan bucu bumbung. Selari dengan bucu bumbung. Okay, kita objekkan. Okay. Okay. Kemudian begitu juga untuk bahagian tepi, kita boleh objekkan dia. Okey, itu menunjukkan dia punya tepi longkang kita. Ini bahagian dalam longkang. Kita akan buat keliling lah. Okey, baik. Saya dah lengkapkan tadi. Saya lukis keliling semua untuk mudahkan tugasan kita. Saya lengkapkan. Bahagian sini saya tak ni lagi. Hitam sikit lagi. Ya. Jadi inilah untuk melukis longkang. Dan daripada longkang nanti kita akan lukis bumbung. Sekarang kita nak lukis bumbung. Sekarang bumbung kita bila nak lukis, kita merujuk pandangan hadapan dan pandangan sisi. Apa lagi yang kita nak buat pada pandangan plan? Sebelum itu, cikgu nak perbetulkan bila plan, bawah ni ialah pandangan hadapan. Di sini pandangan hadapan dan di sini ialah pandangan sisi. Sisi ataupun sisi kanan. Pandangan sisi kanan. Okey. Jadi bila kita dah siap longkang, kita nak macam mana nak lengkapkan lagi bahagian plan? Apa yang tertinggal bahagian plan? Okey, untuk plan ada dua lagi tertinggal. Pertama dia punya dinding. Dinding kena simbolkan. Yang kedua ialah bumbung.
Nah, kena lukislah bumbung. Baik, sebelum dinding ni senang sajalah kita buat simbol daripada semua dinding, kita keliling semua sekali. Cuma untuk bumbung ni, kita nak tengok macam mana kita nak lukis bumbung kalau dia beri gambar rajah. Okey, saya lukis balik asas, bukan asas lah, kita nak lukis balik gambar rajah dia secara umum. Dan kita nak cuba lakarkan macam mana lah gambar bentuk bumbung kita kan. Okey. So dekat sini dia bagi limas Belanda. Dia tegak belakang. Kemudian dia bawa turun. Okey, ini pun limas Belanda. Ini pun limas. Semua limas lah tempatnya. Limas. Semua limas. Bermakna semua bumbung kita menggunakan kaedah bumbung limas. Okey, jadi kalau kaedah bumbung limas, kalau macam ini, macam mana kita nak buat asas dia? Cikgu dah tunjuk sebelum ni. Pertama kita tengok frame utama kita. Ni frame utama kita. Ataupun bumbung utama kita, kotak asas. Kemudian daripada bucu kita tarik 45 darjah, 45 darjah, 45 darjah, 45 darjah. Okey, kita dapat rabung tengah. Kemudian kita tarik daripada sini. Okey, ini adalah bahagian tambahan. So daripada bahagian tambahan ni kita buat apa? Kita tarik 45 darjah, 45 darjah, tarik 45 darjah, 45 darjah. So kita dapat di situ. Okey. Kat sini pula kita tarik 45 darjah, tarik 45 darjah, tarik 45 darjah dan kita sambung. Dia akan berjumpa di sinilah kot. Lepas cikgu lakarkan saja. Okey, jadi bila limas sahaja keliling semua limas, jadi kat sini limas lah. Jadi cikgu dah merahkan butiran bumbung kita. Jadi kita nampak semuanya limas. Dan di sini tidak ada butiran. Tak ada butiran di sini dan tidak ada butiran di sini. Okey, dan satu lagi kita tertinggal di rabung tengah. Okey, so sekarang kita akan lukislah di atas papan kita secara amali, secara sebenar. Baik, semua unjuran yang kita buat mesti berdasarkan kaedah ortografik. Bila kaedah ortografik, pandangan hadapan, pandangan sisi, semua sangat berkaitan dengan pandangan pelan. Jadi macam cikgu sebut sebelum ni, kita nak lukis bumbung, kita kena bina asas kepada frame bumbung utama kita. So kita cuba sambung frame bumbung utama kita, kita nak tengok bucu dia. Okey, kat sini tak ada masalah lah. Ni frame utama dia, kotak dia. Kemudian kita tarik 45 darjah. So bila kita ambil, kita unjurkan 45 darjah. Kita nak tengok persilangan dia. Maaf, sini. Cikgu patut ambil dekat frame utama dia dulu. Okey, 1. Kemudian 2. 3. 4. Sampai. Okey, 4. Dan cuba kita lihat sambungan daripada rabung utama dia. Bila kita tengok rabung utama dia paling tinggi kat sinilah. Pada pandangan sisi paling tinggi ini dan ini adalah sama. Tarik ke atas semua sangat berhubungan. Kita tarik ni atas berhubung tak? Dapat tak? Okey. Dapat. Kat sini. Okey. Dapat. Dan kalau kita tarik ke pandangan, saya nak tunjuk Cikgu nak tunjuk bagaimana hubungan dia. Okey, kita unjuran daripada rabung utama pandangan sisi kanan. Okey, juga dapat. Okey, seterusnya kita cuba sambungkan bahagian tambahan ni, bangunan tambahan ni, bumbung tambahan ni kat depannya, kat unjuran bangunan tambahan ni. Pada bumbung tambahan ni kita 45 darjah. Okey, begitu juga di sini 45 darjah. Okey, daripada bucu sana 45 darjah. Ingat cikgu cakap bucu mesti ambil tengah-tengah, longkang. Okey. 45 darjah daripada tengah-tengah, longkang. Dan kalau kita sambung, kita akan dapat, kalau kita tarik sini, kita akan dapat sini. Tarik bucu ni kita akan dapat di sini. Okey. Kemudian satu lagi daripada bangunan tambahan di bahagian bawah ni. Okey. So bangunan tambahan. Jadi kalau kita tengok balik macam mana asas kita di sini, kita cuba hitamkanlah bumbung tersebut secara keseluruhan. Okey, bila kita objekkan,
sebab semuanya adalah limas. Pensil mesti tajam. Okey, kat sini tadi cikgu terlepas. Cikgu terlepas di sini. Okey. Di sini ada patutnya sambung di sini. Okey. Jadi apa kita buat? Kita akan sambungkan. Okey, cikgu dah hitamkan. Cuma cikgu tak hitamkan dekat bahagian sini, tinggal bahagian sini saja lagi. Ingat, di sini kenapa kita tak nyatakan ini sebagai butiran? Sebab di sini ialah satu permukaan air cerun turun, air cerun turun ke sana. Jadi ini adalah satu permukaan. Jadi tidak ada sempadan lah di sini. Tak ada sempadan. Okey. Jadi cikgu pun hitamkan. Hitamkan bahagian bucu sini untuk melengkapkan garisan bumbung kita. Okay. Baik, bumbung kita dah siap. Sekarang kita tarik ke bawah lah. Okay, kita unjurkan ke bawah untuk pandangan hadapan dan pandangan sisi. Okay, kita buat satu bahagian demi satu bahagian. Cuma di sini, cikgu sebut di sini dinding kena lukis. Macam mana kaedah nak lukis dinding? Okay, senang saja lukis dinding. Dia punya simbol pada pandangan pelan. Kita kena buat cross. Maaf. Okey, kita kena cross 2 2 2. Sudut berapa darjah? 45 darjah. Okey. So sudut dia 45 darjah. Kita akan cross. Boleh terus hitamkan. Kita akan cross dinding kita ya. Okey. Okey, di sana kita ada. Di sini pun. Dan kita akan cross. Semua dinding yang ada kita akan cross dengan jarak yang sama. Okay. So kat sini pun ada. Okay, kita akan cross lagi. Mana butirannya ada lagi? Satu. So kat sini kita akan cross lagi. Sudut 45 darjah. Macam inilah kita akan buat keliling untuk dinding kita ya. Okey, cikgu dah buat sikit. Sekarang kita sambung lagi. Sambung lagi pada bahagian atas pula. Okey, pastikan dia sekata. Jarak yang sekata, sudut 45 darjah. Bahagian ni dia renyah sikit lah. Tapi tak apa, itu tugasan kita. Di dalam kerja kursus pun sama, kita kena lukis macam ni. Kena lukis elok-elok. Cikgu mata pun tak apa nampak dah ni. Kena lukis elok-elok betul-betul. Awak orang muda, mata awak elok. Jadi lukis elok-elok.